Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-8 Fikir Sekejap. Polis berasuah, polis curi, polis culik, polis rompak, polis rogol, OKT lolos, OKT mati dalam lokap. Polis lakukan macam-macam jenayah. Ini ibarat harapkan pagar, pagar makan padi. Atau boleh dikatakan harapkan tin, tin pula makan biskut. Perlukah kita mewujudkan satu lagi pasukan keselamatan untuk membantras jenayah yang dilakukan oleh polis? Macam penjenayah yang paling berbahaya dalam Malaysia sekarang ni adalah polis. Satu ketika dulu, kerjaya polis ni disanjung tinggi. Martabat polis memang hebat. Orang hormat polis. TV series dulu pun sedap kita tonton. Especially Remang-Remang Kota Raya, Gerak Khas yang menghiraukan PDRM. Kepakaran kepolisan kita ni setaraf dengan Scotland Yard. Tapi apa dah jadi ya? Adakah sebab ramai mangkuk hayun dan karakter jahat masuk pasukan polis? Macam mana dia orang ni boleh masuk? Tan Sri Ketua Polis Negara dan kepimpinan tertinggi PDRM macam kena teliti proses pengambilan dengan kanta pembesar dan juga pantau anggota-anggota yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan calon di balai-balai. Mungkin di sinilah punca masalah dia. Pantau juga anggota-anggota yang bersikap biadab, tak hormat sesiapa pun, lawan penyelia, memberontak, malas ikut SOP atau arahan basic. Sebab karakter macam ni lebih berkemungkinan untuk lakukan jenayah. Geng macam ni tak reti bahasa. Bila Ketua Polis Negara nasihat, jaga imej PDRM, ada tanggungjawab kepada masyarakat, jaga kerja, ada tanggungjawab kepada keluarga, dia ni macam tak mau dengar lah. PDRM perlu sampai mesej dengan bahasa geng-geng enggan ikut arahan ni faham. Adakan polisi, lu lansi, lu dipecat. Tak ada rayuan dibenarkan. Tak boleh banyak cerita. Kebanyakan daripada kita yang membesar memandang tinggi kepada kerjaya polis memang rasa kecewa. Kami mempunyai begitu banyak perkara yang boleh dibanggakan mengenai PDRM. Sistem Saleh sebagai contoh. Saya masih ingat pada awal tahun 90-an dulu, pertama kali saya lihat sistem Saleh terpapar dekat Pondok Polis Jalan Masjid India di Kuala Lumpur. Untuk makluman penonton, pengasas konsep sistem Saleh ini adalah Tun Saleh Ismail, Ketua Polis Negara yang kedua. Ini adalah satu usaha untuk meningkatkan keberkesanan tindakan membasmi jenayah dengan melibatkan orang ramai secara langsung. Tidak dapat dinafikan keberkesanan sistem Saleh dalam mengekang, mengawal dan membasmi jenayah. Keyakinan orang ramai terhadap PDRM pula semakin meningkat pada masa itu. Dari aspek hubungan polis dengan orang awam, sistem Saleh juga berjaya mewujudkan satu situasi di mana orang awam tidak lagi menganggap polis sebagai satu institusi yang ditakuti, malah sebagai kawan yang memberi pertolongan bila diperlukan. Hubungan baik di antara polis dan orang ramai memudahkan pihak polis melakukan tugasnya sebagai pegawai keamanan dan keselamatan negara. Ketua Polis Negara sekarang, Tan Sri Razaruddin Husin, Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Sri Ayub Khan Maidin Pichai, dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, merupakan satu trio PDRM yang amat cemerlang untuk memulihkan imej, perwatakan dan DNA PDRM itu sendiri. These senior officers are no-nonsense men. Level dan standard yang mereka dokong dalam kerja kepolisian mereka bersama dengan semangat mereka untuk memartabatkan PDRM patut dipuji dan diberi dukungan oleh orang ramai. Kecemerlangan perkhidmatan mereka menjadi kayu ukur atau benchmark untuk anggota lain dalam PDRM. Ya, mereka dihormati dan juga digeruni oleh seluruh pasukan PDRM. PMX bersama Kerajaan Persekutuan, Menteri Dalam Negeri, kepimpinan tertinggi PDRM bekerja dengan matlamat yang sama, iaitu menegakkan tata kelola menerusi konsep Malaysia Madani. Mereka sehati sejiwa untuk membersihkan Malaysia dari segala ketelanjuran dan salah guna kuasa.
Rakyat yang berfikir harus faham, bersihkan pasukan polis ni akan mengambil masa. Ianya tak semudah itu. Sama juga dengan reformasi institusi. Ia akan mengambil masa walaupun ada tekad politik daripada PMX dan Kerajaan Perpaduan bersama dengan ketegasan pucuk pimpinan dan pengurusan tertinggi PDRM. Segala perubahan positif dan pembetulan akan ambil masa. In managing change, there will be resistance. Pengurusan perubahan pasti akan hadapi rintangan. Dalam usaha perangi rasuah pula, rintangan dia lagi kuat. Terutama sekali daripada golongan yang tidak mahu berubah. Golongan yang sudah biasa dengan nikmat kemewahan yang datang daripada aktiviti rasuah. Mereka akan cuba secara berterusan untuk sabotaj segala usaha yang membawa perubahan. Penentangan ini boleh menyebabkan kesulitan seketika dalam pentadbiran. Malangnya, tiada jalan pintas atau penyelesaian tongkat sakti. Unfortunately, there is no magic wand solution. PDRM perlu pastikan supaya jangan ambil calon yang tidak memilih polis sebagai pilihan pertama. PDRM perlu reform sistem pengambilan anggota baru. Reform the intake procedure. Ambil hanya calon yang berminat untuk jadi polis. Lepas masuk PDRM, salah guna kuasa, pecat terus. Mungkin PDRM perlu lebih terbuka untuk ambil orang awam yang berminat dan boleh beri sumbangan kepada PDRM dalam meningkatkan standard. Mungkin semakkan kepada had umur dan merombak sukarelawan simpanan polis di Raja Malaysia dapat mempercepatkan proses pembersihan pasukan polis. Amaran Ketua Polis Negara untuk mereka yang tak berdisiplin untuk berhambus adalah bagus. Bagus lagi PDRM tingkatkan lagi standard dengan pecat diorang ni dengan serta-merta. Ada masalah disiplin, pecat terus. Batal pencen. Gantung kerja tanpa gaji sampai kes selesai. Dengan tindakan keras sebegini, PDRM mungkin boleh dibersihkan sebelum PRU ke-16. Kombinasi Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang ada sekarang bersama pengurusan tertinggi PDRM yang lain perlu diberi ruang yang cukup untuk bersihkan PDRM dan pecat semua penyangak, penyamun, perasuah, perogol, penyalahguna kuasa dan semua penjenayah yang tak sepatutnya berada dalam PDRM. Hukuman bagi mereka sepatutnya 3 kali lebih berat dibandingkan dengan orang awam. Jadi buat masa ni, kalau ada kes anggota polis melakukan jenayah, jangan kita orang awam bantai seluruh pasukan PDRM. Kita bantai je lah si penjenayah dalam uniform tu. Kalau nak kasih kau-kau, kasih je lah. Kita kena berhati-hati dan berlaku adil. Apapun pengalaman kita dengan PDRM, bukan semua anggota polis jahat. Lagipun, kita ke balai polis juga kalau kita sendiri atau keluarga kita jadi mangsa jenayah atau terlibat dalam kemalangan. Polislah yang berkhidmat membantu kita dan menyiasat kes kita. Hujan atau panas, mereka menjaga trafik. Malam atau siang, mereka keluar siasat jenayah atau kemalangan. Adakala mereka bertarung nyawa berdepan dengan keadaan bahaya untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman masyarakat. Jadi kita kena berterima kasihlah dengan PDRM. Kita sama-sama kecam semua penjenayah dalam uniform PDRM. Kita sama-sama simpati dengan semua mangsa atau keluarga mangsa jenayah anggota polis yang jahat. Pada masa yang sama, kita beri ruang kepada trio PDRM kita untuk memulihkan dan memartabatkan PDRM dengan harapan zaman kegemilangan PDRM dikembalikan di mana kerjaya polis ni disanjung tinggi dan anak-anak di sekolah bercita-cita untuk jadi polis